إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا أستاذنا وخصوصا إلى المؤلف أبينا الشيخنا مربنا الشيخ محمد نور الدين بن عبد الله مربوع البنجاري المكي ولخصوصا إلى شيخنا مربنا الأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنم الإنسان ما لم يعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti. Dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kokoh, dinamakan ia sebagai rahim ibu dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita peroleh pada pagi yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat bertatahkan salam buat junjungan besar kita Sayyidina wa Habibuna wa Syafi'una wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam rumah Allah Taala yang mulia ini lagi, iaitu dalam Masjid Sri Sisili Masjid Sri Sisili Teluk Intan, Perak Darul Ridwan, bagi menyambung perbahasan kita di dalam kitab Arba'in Al-Banjariyah karangan guru mulia kita, iaitu Asy-Syekhuna Asy-Syeikh Muhammad Nuruddin bin Marbu Abdullah Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan kita menyambung kembali perbahasan kita pada hadis yang ke-15. 15 insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى وبعلومه في كتابه ونفعني في الدارين الآمين اللهم آمين. Kata pengarang kitab Hafizahullah Ta'ala di dalam kitabnya pada hadis yang ke-15 pada muka surat 25 dengan tajuk keutamaan memberi makan kepada orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'ama akhahu muslima syahwatahu harramahu Allah 'ala an-nar
Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah redha Allah Ta'ala ke atas Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memberi makan kepada saudaranya yang muslim sesuai dengan keinginannya, maka Allah mengharamkan neraka kepadanya. Allahu Akbar. Jadi ini hadis yang boleh jadi salah satu daripada amalan yang akan kita amalkan sebagai penyelamat kita daripada dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam api nerakanya. Apa dia? Kata Nabi SAW, man. Dia sebut kalimah man di sini, tak kira siapa, baik laki-laki perempuan, kecil besar, miskin kaya, marhain bangsawan, siapa-siapa sahaja daripada kalangan mereka, at'ama, memberi makanan, akhahu, kepada saudaranya yang muslim, muslimat, dia bagi makan pada saudara muslim, syahwatahu, dengan keinginannya, memang dia ingin bagi makan kepada orang tadi, bukan kerana ia dipaksa. Aku kena bagi makan kepada orang, kalau tak bagi makan naya kamu, itu paksa. Jadi memang dia kata, saya hari ni nak bagi orang makan lah, kata dia. Itu betul-betul dia memang keinginan dia. Ataupun tengah duduk ramai-ramai, kata Barakallahu Ta'ala anu, dia terpaksa pula, dah makan ramai, awak kena bayar orang pula ni, Barakallahu Ta'ala, dia terpaksa. Itu bukan. Yang kata asyahwatu, dengan keinginan untuk memberi makan kepada saudara yang muslim tadi. Apa yang Allah hadiahkan kepada dia dengan sebab kebaikan dia tadi? Haramahullahu 'alan nar. Allah haramkan dia masuk neraka. Jadi Allah Ta'ala tak beri dia masuk ke dalam neraka. Ini salah satu daripada keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka akan berusaha memberi makan kepada saudara-saudara muslimnya, walaupun mereka beri makan dengan nilaian hanyalah sebesar separuh kurma. Sebab dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyirkin tamrin. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan takut dimasukkan ke dalam nerakanya, dengan cara memberi makan kepada saudara walaupun dengan setengah kurma. Ada kurma sebiji kebetulan, rugi kalau aku makan seorang-seorang, aku kerat dulu, dapat bagi pada orang lain dengan niat nak bagi orang makan, juga dapat ganjaran pahala bebas daripada api neraka. Bukan semestinya kena belanja chicken chop, lamb chop baru lepas dari neraka, tak. Ya Allah, dia syarat sebelah kurma pun dengan ada keinginan untuk beri makan pada orang, maka dilepaskan oleh Allah ataupun diharamkan oleh Allah Ta'ala bagi dia daripada dimasukkan ke dalam neraka. Baik, kalau buat bagi makan ni, makan mana yang paling utama sekali? Dalam keutamaan bagi makan, yang pertama sekali, memberi makan kepada ahli nafkahnya. Siapa? Isteri dan anak-anaknya. Hak ni kena lepas dulu. Kadang-kadang dia suka bersedekah bagi makan pada orang lain, sedangkan kewajipannya dia tak bagi. Dia rumah tengah lapar, dia elok di kedai bersama-sama dengan kawan-kawan motor ke, kawan-kawan basikal ke, dia belanja kawan makan. Orang tak makan, tak masalah. Dia rumah tu, bila lah abang nak balik ni makan, tak ada rumah. Tak boleh tidak begitu. Ini keutamaan. Kena lihat pada keutamaan. Ada orang yang rajin bersedekah, tapi dia terlupa membayar hutang. Itu masalah juga. Allah Ta'ala, bersedekah itu hukumnya sunat, sedangkan bayar hutang itu hukumnya wajib. Jadi dia terkeliru, mana nak buat dulu? Bayar apa nama, bersedekah dapat pahala, insya-Allah, bebas api neraka. Tapi tok-tok masuk juga neraka. Kenapa? Kerana meninggalkan kewajipan. Wajib dia, iaitu bayar hutang. Dia belanja kawan pakai duit loan tapi tak nak bayar loan. Tak boleh rupa itu, Allah Ta'ala, tak boleh. Jadi itu sebab mesti mengetahui di antara yang wajib dan sunat terlebih dahulu. Insyaallah. Jadi man at'ama, siapa yang beri makan dengan tujuan untuk memberi kenyang kepada orang makan ataupun dengan tujuan memberi rasa kasih kepada orang yang makan tadi, maka Allah Ta'ala akan bebaskan dia daripada cengkaman ataupun bakaran api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih bagi orang makan. Kita nak tahu macam mana nak bagi makan, Barakallahu Ta'ala anhu, kita lihat bila ada perkumpulan manusia berlaku, kita pun datang memberi makan. Itu salah satu faedah juga. Itu sebab tidak hairan kenapa ulama-ulama dahulu mereka membuatkan majlis-majlis tahlil, mereka buat majlis bacaan Yasin, kemudian ada makan, kemudian ada Allahumma salli ala Muhammad, lepas daripada kuliah-kuliah perdana dan sebagainya ada makan. Ya Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana mengharapkan pahala. Ya Allah Ta'ala.
Bukan semestinya wajib kena ada makanan. Sebab makanan tu sunat. Contohlah nak manggil orang datang rumah, panggillah semua datang ke rumah saya lepas maghrib lepas isyak sekarang. Saya nak buat tahlil, kata dia, insya-Allah. Tiba dah tahlil ni tiba-tiba tak ada makan. Tetamu nak marah, tak boleh marah. Terus tak boleh marah. Dia jemput datang tahlil, bukan jemput makan. Terus tak ada. Adapun tuan rumah tadi meraihkan tetamu yang datang ke rumahnya dengan diberikan makan kepada dirinya. Contoh barakallahu ta'ala. Diberikan makan, diberikan layanan yang baik kerana mereka datang ke rumah. Kita malah lemak kadang duduk macam tahlil tiba-tiba habis surah Allah sampai isyak balik je, tak ada makan, tak gaduh pula kita. Kerana kita menyangka bahawa kalau pergi tahlil mesti ada makan. Surah ta'ala. InsyaAllah. Adapun memberi makan itu keutamaan dan bid'ah. Disebut oleh para ulama dalam kitab Quran, bid'ah mengadakan makanan ketika tahlil. Jadi maknanya tak boleh lah ada makan tahlil, kata. Bukan bid'ah makan tahlil, makan pada waktu tahlil. Bid'ah di situ dengan muradnya, dengan kehendak apa? Bid'ah menetapkan makanan. Ini ada suku-suku kan, jenis-jenis orang ni, insya-Allah. Dia mati. Hari pertama kita kena buat nasi biryani. Hari kedua kita kena buat apa nama ini. Hari ketiga saya mengalami dalam suku saya. Kami orang belah tanah Sumatera, ada suku-suku kan. Dalam suku sebelah kami ni, dia suku-suku berhari nama dia. Sampai hari ke-100 ada makanan yang perlu disediakan untuk tahlil si mati. Makanan payah-payah pula tu. Allah Ta'ala, insya-Allah. Hari yang pertama kita buat makanan untuk makan orang awam dia, ikut kemampuan. Malam kedua kita kena buat apa yang disukai oleh si mati ketika hidup. Dah kalau si mati tu dia suka chicken chop, benuh chicken chop malam tu. Malam ketiga kita kena buat ini. Malam ketujuh buat serabai. Saya tak tahu sini tahu serabai tak serabai. Serabai. Jenuh nak buat serabai. Kalau buat dengan lepeh dia tak apa, kuahnya tu yang payah nak buat sehari. Hari ni mengadakan makanan pada hari-hari tertentu tu yang bid'ah. Bukan bagi makan tu bid'ah. Kadang-kadang orang salah faham, dia baca kitab Quran dia kata, tuan guru petani kata, bid'ah mengadakan makanan pada kenduri tahlil, kata dia. Bid'ah tu apa? Bid'ah menamakan makanan pada tiap-tiap harinya. Yang itu sebut gitu. Adapun kalau kita bagi makan dengan kehendak untuk bagi makan, maka Allah Ta'ala haramkan kita daripada api neraka. Wa fi riwayat an Abi Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man at'ama akhuka khubzan hatta yushbi'ahu wa saqahu min al-ma'i hatta yarwiyahu ba'dahu Allah minan nari sab'an khanadikan kulla khandai 700 amin. Rawahu An-Nasa'i wal Hakim. Dalam riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, telah redha Allah Ta'ala ke atas Ibnu Umar, ini Abdullah bin Umar dan Umar Al-Khattab keduanya. Sesiapa yang memberi saudaranya makan roti sehingga kenyang, memberinya air minuman sehingga hilang dahaganya, maka Allah Ta'ala menjauhkannya daripada api neraka sejauh 7 parit. Dan setiap parit itu adalah sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Hakim. Hadis yang kedua ni tentang memberi makan makanan asasi. Kalau orang Arab, asasi ni ialah roti. Kalau kita hari ni mungkin bagi nasi pada orang, bagi makan nasi. Jadi maknanya bila dia beri makan kepada orang, kemudian apa berlaku? Kemudian orang pada yushbi'. Kalau yushbi' ni kekenyangan, atau kita kenyang. Kata Arab kata yushbi'. Kalau orang Jawa kata kewarakan, kekenyangan. Kalau mereka kata kenyang lah, ya Allah. Kalau Inggeris Jawa cakap apa? Kulitami, penuh perutnya. Allah Ta'ala. Maka wasaqahu, kemudian dia beri minum. Beri minum apa berlaku? Minal ma'i hatta yarwi, sehingga hilang dahaga. Maka Allah Ta'ala akan menjauhkan orang yang bersedekah tadi, orang yang bagi makan dan minum tadi, sejauh 7 parit. Sejauh 7 parit tak? 7 parit daripada neraka Allah Ta'ala. Macam mana parit tu? Contohlah, kita nak gambar juga, buat contoh. Ini tanah 1 parit, kemudian tanah 2 parit, tanah 3 parit, 4 parit,
Jadi jarak di antara satu parit kepada parit yang kedua, itu yang tanah dia tu. Daripada parit kepada parit yang kedua. Perjalanan parit pertama ke parit kedua itu perjalanan masa mengambil masa 700 tahun. Nak lepas satu parit ke satu parit 700 tahun punya perjalanan. Subhanallah. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain pula mengatakan apa? Ma baina kulli khandaqi masiratun 500 amma. Dalam riwayat lain mengatakan jarak setiap parit itu adalah sejauh 500 tahun perjalanan. Di sini sebenarnya bukan kita nak kira berapa ratus. Kalau 500 kali dengan 7 ada 3,500 tahun punya perjalanan, Ustaz. Ui, lama nak sampai ke neraka tu, kata dia. Bukan cerita berapa jauh, berapa lama nak sampai neraka. Cerita nak bagi tahu di sini Allah tidak akan masukkan dia dalam neraka. Itu maksudnya. Allah tak masukkan dia dalam neraka. Tak payahlah kita mencorak menghitung darab dan bahagi 700 kali 7 dan sebagainya. Tak. Maknanya Allah jauhkan dia daripada neraka sebanyak 7 kali. Maknanya dia tak terasa pun faham neraka tadi. Tidak diberikan oleh Allah Ta'ala dapat dia melihat azab neraka. Neraka ni tak perlu tunggu masuk, tengok saja dah azab. Dia tak perlu masuk, cukup tengok saja. Bahkan kata guru mulia kami, ada satu orang yang terlepas daripada titian sirat. Ketika dia melalui sirat tadi, dia terjatuh dan dimasukkan ke dalam neraka. Kerana ini hadis kait dengan hadis Nabi SAW, yang mana ketika sahabat sedang duduk dalam masjid, kemudian ketika itu mereka mendengar satu bunyi batu yang sangat kuat. Tum. Bunyi, bukan bunyi, mana bunyi yang sangat kuat. Tum, gitu. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, bunyi apa itu Rasulullah? Kata Nabi SAW, itulah bunyi batu yang jatuh daripada tebing neraka dan sekarang dia dah sampai ke neraka. Berapa lama dia dah jatuh? 70 tahun. Jadi mana ada orang yang jatuh daripada titian sirat dan masuk dalam neraka, sepanjang jatuhnya itu tadi diazab oleh Allah Ta'ala. Penuh azab jatuh tadi. Ya azab. Sakit perihnya azab tadi, kemudian sampai ke lantai neraka. Sampai lantai neraka, dia nampak Malik Zabaniyah. Apa kata Malik Zabaniyah? Selamat datang ahli neraka. Selamat datang ke neraka. Allah Ta'ala. Ini kira baik dah kalau dia kata selamat datang ke neraka. Kalau dia cangkuk ni leher sabit, dia tarik terus tak ada selamat datang, bergaya ni, insyaAllah. Katalah dia tu ketika dia kata selamat datang ke neraka. Kata si fulan, baru sampai neraka lah. Yang saya lalui tadi tu, itu muqaddimah nak masuk neraka. Allah Ta'ala. Belum neraka lagi tu, Allah. Saya nak agak 70 tahun itu bukan nak masuk neraka. Bukan. Itu perjalanan nak ke neraka. Mengharungi rempah dan sebagainya siksaan dan azab. Allah Ta'ala. Ada orang yang terazab dengan pandangan neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada satu orang laki-laki yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada neraka, namun wajahnya belum dipalingkan oleh Allah Ta'ala daripada neraka. Dia menengok neraka lagi. Allah palingkan badannya, muka dia ternampak neraka lagi. Ketika itu azab yang dirasai oleh ini sangatlah pedih. Kita pun apa itulah kat dunia. Bukan kita yang kena sembelih, orang lain kena sembelih. Kita tengok dia tumbang tanya Pak Arab tu, syuk bakar pisau api tu, kita minum rasanya. Udah dia sembelih tak tahan, dia ambilnya garam, dia ambil lima, dia perah dia pula kat leher kawan tu. Kita, aduh, bukan kita juga. Tapi kita merasa sakit dengan sebab melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah An-Nisa Allah bagi tahu yang sakit itu bukan badan kita saja. Fi juludikum, kulit kamu ada digantikan Allah Taala semula. Bila dah azab terbakar, Allah bagi kulit baru. Terbakar, Allah bagi kulit baru supaya kamu sentiasa merasa sakit yang baru. Subhanallah Taala. Ini semua panca indera ni dia ada kesakitan dia sendiri. Mata sakit melihat orang disiksa. Telinga sakit dengar orang diumpat. Mulut sakit ketika berbicara. Ini semuanya permainan dalam neraka. Kalau kita cerita azab neraka, pedih amat. Tapi jangan lupa bila Allah Ta'ala cerita neraka, pasti Allah ceritakan tentang syurga. Kenapa Allah Ta'ala buat bagi kita pilih. Jadi salah satu yang kita pilih pada hari ini apa dia? Untuk dijauhkan daripada neraka. Apa amalan jauh daripada neraka lagi? Yang kita baca sama-sama dengan imam kita tadi. Allahumma ajirni minan nar. Ataupun Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kita baca 7 kali lepas subuh.
Dalam satu hadis Nabi SAW, apabila seseorang mengatakan Allahumma adkhilnal jannah, ya Allah masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu, maka ketika itu berkatalah syurga kepada Allah Ta'ala, ya Allah masukkanlah fulan ke dalamku kerana cintanya dia kepada aku. Dan apabila orang mengatakan Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami dari neraka, maka berkatalah neraka kepada Allah, ya Allah jauhkanlah fulan daripada aku kerana kebenciannya kepada aku. Allah Ta'ala. Ini disebut dalam hadis dalam kita adalah tahqiranna minal ma'ruf syai'ah. Subhanallah. Jadi satu kelebihannya apa lagi? Kalau kita bagi orang makan, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka ni dengan keadaan yang sebegitu jauh. Jauh. Orang nak sampai ke planet Maret pun makan masa berapa lama? Makan masa 6 bulan. Kalau ikut penerbangan, dia pergi 6 bulan, balik 6 bulan. InsyaAllah. Ni. Itu pun kita rasa jauh dah 6 bulan. Sedangkan jarak kita dengan Allah, dengan neraka Allah Ta'ala tu 3,500 tahun perjalanan. Kita kalau nak ke matahari, mungkinlah kita kata paling lama pun 2 tahun kan kita sampai matahari kalau naik roket. Baru 2 tahun pun kita terasa faham tu, insyaAllah. Jadi nikmat Allah Ta'ala bagi jauh daripada neraka 3,500 tahun punya perjalanan. Ini satu jaminan daripada Nabi SAW terhadap orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Beri makan ni bukan beri makan pada orang miskin saja. Disebut man, dalam hadis itu kata man at'ama akhahu, siapa yang memberi makan kepada saudaramu walaupun dia billionaire kali mana. Dia billionaire tapi dia manusia, dia ada rasa lapar. Ya, awak terasa haus betul ada kan. Dia ambil air, nah, minumlah insya-Allah. Kawan tu pun minum air tadi. Allah dah bagi jaminan kepada dia untuk bebas daripada api neraka Allah. Walaupun pada orang kaya, ya betul. Allah Ta'ala tak jadi masalah. Bukan mestinya makan dan minum itu diberikan kepada orang miskin saja. Tidak ya, masyaallah Allah Ta'ala. Jadi sebab dalam bab makan ni ada keberkatan. Bahkan dalam makan pun diampunkan Allah Ta'ala dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW kata, barang siapa yang dia lapar kemudian dia makan, kemudian yushbi', kemudian dia kenyang. Siapa yang dia haus, dahaga, kemudian dia minum hingga hilang dahaga, kemudian dia menadahkan tangannya setelah daripada makan dan minum, mengatakan apa? Alhamdulillahillazi at'amani wa ashba'ni wa saqani wa arwani. Itu je ayat. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang bagi aku makan kemudian aku kenyang, yang bagi aku minum kemudian hilang dahaga. Apa kata Nabi SAW? Diampunkan Allah Ta'ala dosa-dosanya seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya. Ini kelebihan makanan. Sebab kita bagi makan pada orang dapat pahala, kita makan pun dapat pahala, diampunkan dosa di Allah Ta'ala dengan sebab nikmat-nikmat yang disyukuri, insya-Allah. Hadis dengan tajuk yang ke-16, takziah kepada orang yang terkena musibah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azza musaban falahu mislu ajrih, rawahu at-Tirmizi wa Ibnu Majah. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, telah ridha Allah Ta'ala ke atas Abdullah bin Mas'ud, berkata ia bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah, maka dia akan mendapat sebagaimana pahalanya. Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini hadis cerita tentang sifat rasa simpati. Cerita rasa simpati, dia tak bagi apa pun. Dia dengar cerita tuan rumah saya ni terbakar, kata masya-Allah, Allahu Akbar, takziah. Takziah ni bukan hanya untuk kematian. Takziah ni untuk diberikan kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Orang yang ditimpa musibah oleh Allah Ta'ala ni ada kalanya menjadi kafarah, keampunan. Ada yang menjadi kepada mereka itu tadi ganjaran lipatan pahala pun ada. Ada orang yang dapat musibah ini tadi diberikan Allah ujian dengan kecekalan dan kesabaran mereka, Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka tadi pahala yang berganda-ganda. Jadi ketika itu ada satu orang, dia dengar satu orang ditimpa musibah,
Allah Tuhan, mak saya baru mati, insya-Allah. Mak saya dah mati Tuhan, insya-Allah. Maka kalau takziah pada orang yang mati, berapa lama kadar takziah dia? Sekira-kira 3 hari daripada tarikh kematian. Itu dia, 3 hari. Hari pertama hari mati, hari kedua esoknya, hari ketiga. Jangan sudah seminggu datang takziah ya. Itu antara kata ulama makruh yang demikian rupa. Kerana dia mengambil tempoh masa sekira 3 hari untuk berduka cita. Setelah daripada itu, boleh jadi dia meneruskan penghidupan kita. Janganlah kita ingatkan tentang kedukaannya. Dia panggil gitu kata ulama, insya-Allah. Bila datang kepada orang tadi, maka dia katakan takziah. Apa maksud takziah? Kita tadi tu bukan takziah ya, takziah. Takziah dalam bahasa Arabiah. Tapi dalam bahasa Melayu apa? Semoga Allah Taala bagikan kepada Tuhan kesabaran. Atau kita datang pada orang, kita bilang sabarlah ya, Allah nak uji kita. Itu takziah lah, insya-Allah. Bila kita bersabarlah, itu takziah, memberikan ucapan sabar. Semoga Allah Taala berikan kesabaran yang baik pada awak dan menempatkan mereka dalam kalangan orang yang beriman, sabar. Itu takziah. Dan takziah bermakna minta supaya orang tadi bersabar. Jadi kadang-kadang kita cakap dengan orang kalau tak kena musibah ni, sabarlah je, kata dia, udah nak jadi sabar, kena kat aku bukan kena kat kamu, kata Nabi Allah Taala. Nak ngelakkan orang tu cakap apa itu kita tukar bahasa Arab, takziah ya, terima kasih dah. Sebab yang dengar takziah pun tak faham benda apa sebenarnya, apa takziah, iya dia, terima kasih dah. Tapi dia cakap sabar lah, cakap sabar, kalau kena kat kamu macam mana? Ni pandai kata orang Selangor ni melantun, kita Allah Taala pandai dia balas balik. Tapi hakikat bertakziah itu tadi, kata Nabi SAW, orang yang beri ucapan tak payah mana pun. Bukan dia pergi tolong angkat barang kawan tu ataupun dia perlu merasai keperihan kawan tu, tak. Mulut dia je takziah ya, insya-Allah. Bila dia bertakziah ya, apa yang Allah beri pada dia? Allah berikan pahala kepadanya sebagaimana pahala yang diberikan kepada yang kena musibah. Yang kena musibah tu dapat pahala banyak, tapi sebab seseorang yang menasihati supaya dia bersabar, dapat juga pahala daripada kesabaran orang tadi, dapat juga pahala daripada ujian dan kecekalan yang dilalui oleh si fulan tadi. Ini kelebihan bertakziah. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang bertakziah kepada seorang saudaranya yang ditimpa musibah, maka diberikan Allah kepadanya pakaian berwarna hijau di dalam syurga. Dia dapat pula pakaian warna hijau dan syurga. Kenapa warna hijau pula Ustaz? Ya Allah, ini adalah kasta-kasta. Kita beri kasta lah, ya Allah, grade-grade nak masuk syurga. Kita dapat ini baju hitam pekat pegawai penjaga, ya Allah. Bajunya biru gelap sikit, polis, ya Allah Taala. Baju dia nampak macam nak ke biru, nak ke kelabu pun ada. Kasta, ya Allah. Dia ada kasta pakaian. Jadi begitu bila orang pakai baju hijau, penduduk syurga dan aku tahu. Yang pakai baju ni dia ada kategori dia, insya-Allah Taala. Bukan hari-hari pakai hijau pun kat dalam syurga, insya-Allah Allah Taala. Dalam syurga kita boleh pakai apa yang kita nak pakai. Cuma biasalah kalau perhimpunan pagi, baju kena baju rasmi, insya-Allah Taala. Ini ketika mana berada dalam syurga Allah bagi pakaian daripada titipan mutiara hijau hingga dia menjadi warna hijau baju tadi. Dengan sebab apa? Dengan sebab mengucapkan takziah kepada orang-orang yang ditimpa musibah, kepada orang yang ditimpa kecelakaan, kepada orang yang ditimpa dengan ujian. Mereka sedang menghadapi suatu keperitan, mereka sedang menghadapi suatu ujian daripada Allah Taala. Itu sebab kita ingat apa yang kena pada kita ni. Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha. Apa yang Allah Taala ujikan kepada kita, Allah tak akan uji melainkan ikut kemampuan kita. Itu saja. Dan jangan sekali-kali kita mengagiu kepayahan dan kesusahan orang. Kadang-kadang ada orang ditimpa musibah kecil je kan. Contoh rumah dia terbakar. Alah je, rumah kamu baru terbakar sebiji je. Saya dulu duduk flat, satu flat terbakar. Dia cakap kopi tu, insya-Allah. Dia nak mengagiu yang dia punya hujan lebih besar daripada orang tadi. Jah, kamu baru mati mak je, Jah. Saya, adik-beradik, mak bapak semua dah mati. Kamu sangatlah mati mak. Dia cakap kopi tu. Kawan ni kecil-esor je tengok dia. Tak boleh jadi dia ni. Ada kena dengan aku dah, insya-Allah. Dia boleh
kopi tu? Tak boleh. Allah Ta'ala. Jangan kita banding-bandingkan kesusahan kita dengan kesusahan orang lain. Dan jangan kita comparekan kemudahan kita dengan kemudahan dia. Alah, saya pun pernah kena macam ni je. Senang aja, nanti kita beginilah, kata dia. Lain. Tidak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak uji seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Kalau kecil sekalipun, itulah kadar kemampuan yang mampu bagi dia. Kita Allah bagi lebih sebab Allah tahu kita lebih boleh mampu daripada dia. Tapi bukan tanda kita berbangga-bangga dengan orang bila masalah yang besar. Itu ciri-ciri orang beriman apa dia? Dia mampu menyembunyikan sakitnya ketika dia sakit, mampu menyembunyikan keduka citaannya ketika ia sedang bersedih, mampu menyembunyikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mampu menyembunyikan kesedihan ketika sedih, mampu menyembunyikan kesakitan ketika sakit, Allah mampu tersenyum di saat ia disakiti. Masyaallah taala, dia sembunyikan daripada pengetahuan orang kepayahan dia. Bukan dia sebut cerita dengan orang yang dia tu hebat menghadapi musibah, dia tu hebat menghadapi suatu ujian. Tak, lain-lain orang lain ujian. Ada orang yang diuji dengan kematian, ada orang yang diuji dengan kehilangan harta benda, ada orang diuji macam-macam ujian, insya-Allah. Orang pula jenis penipu pun banyak. Ni scammer-scammer ni, Allah Taala, tak dia ambilnya kata kita, dia ambilnya apa nama harga diri kita. Allah Taala. Harga diri apa? Tawarkan pekerjaan, bawa pergi negara dia, dia bantainya pula kita di negara dia. Allah, ni pun masalah juga. Itu sebab kita harap kepada Allah Ta'ala agar mudah lisan kita dijadikan Allah untuk mengucapkan takziah kepada orang yang ditimpa musibah. Dan jangan mudahkan lidah kita daripada membanding-bandingkan kepayahan kita dengan kepayahan orang lain. Ini kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada hadis seterusnya yang ke-17. Apa dia? Imam adalah penjamin dan keutamaan imam yang alim. Yang jadi imam ni dia menjamin segala yang ada di belakangnya. Subhanallah taala. Dan dia bertanggungjawab atas yang ada di belakangnya. Dan imam juga adalah diberi keutamaan kepada alim. Itu sebab ada dalam perbahasan, kalaulah berlaku dua alim, macam mana nak memilih alim yang naik ke depan? Ataupun begini, ataupun mana yang lebih aula dalam kitab Syairus Salikin. Dan Syairus Salikin disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Palembang, kalau ada seorang alim dan seorang qari, siapa yang lebih layak menjadi imam? Kata Syekh Abdul Samad Palembang kata apa? Maka keutamaan menjadi imam itu adalah kepada seorang qari. Qari lebih utama daripada alim. Allah Ta'ala. Tapi sekarang ni dua-dua alim dan dua-dua qari. Dia qari yang alim. Dua-dua ni alim. Pilih pada mana pula? Lihat pada pakaiannya. Yang lengan panjang lebih aula menjadi imam daripada yang lengan pendek. Dia panggil macam tu. Ni ada buat comparison. Kita panggil dalam menjadi pemimpin. Ni pimpin sembahyang. Ni bukan pimpin negara. Pimpin sembahyang. Menghadap Tuhan. Ada juga perbahasannya. InsyaAllah. Tabarakallah. Kita sambung pada siri akan datang. Baik. Sebelum kita tangguh pengajian kita pada pagi yang mulia ini, hujan turun dengan lebat ni, kita doa pada Allah hujan ni jadi hujan rahmat. Allahumma sahiban nafi'ah, bukan hujan yang menjadi musibah. Jangan pula dengan sebab hujan ni jadi banjir, dengan sebab hujan ni ada rumah yang tenggelam pula. Kita minta supaya hujan ni Allah kata wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kami turunkan air daripada langit, fa akhraja bihi, kemudian kami keluarkan daripada bumi-buminya rezeki untuk kamu, fa akhraja bihi minas samarat, daripada buah-buahan dan biji-bijian yang boleh kamu makan padanya. Karena tanda-tanda kekuasaan Allah, pada asalnya bumi ini ardul maitatu ahyainaha. Bumi ini adalah bumi yang mati, bumi yang tak punya apa-apa. Fa ahyainaha, kami yang hidupkannya. Wa akhraja minha thamaratur rizqan lakum, dan kami keluarkan padanya rezeki untuk kamu. Dengan sebab apa? Sebab hujan yang turun pada kita pada pagi hari ini, insya-Allah. Kita minta Allahumma wahai Allah sayyiban nafi'ah, jadikan hujan ini bermanfaat buat kami. Sebelum kita tangguh, saya buka ruang soalan kalau ada yang ingin bertanya. Fal yatafaddal mahjura.
Tak ada soalan, sekadar itu dulu insyaAllah. Pagi-pagi kalau kena 2 keping roti canai elok, Allah Ta'ala insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu ayat di mundur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah silap itu bicara apa yang saya sampaikan kira tidak bertepatan dengan murad kita, bersalahan dengan pandangan para ulama, apa yang dibacakan tidak menepati piawaian yang dikehendaki oleh pengarang kitab, maka kepada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya, saya menyusun 10 jari mohon maaf. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yafuzul mustaghfirin wa ya najjatat taibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kulli unsa wa zakat. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديق والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.